Halo anak-anakku, apa kabar kamu semua? Oke, hari ini kita masuk bab 8 yaitu graf fungsi. Oke, nama dia saja grain, nama dia macam wow, graf fungsi apa itu? Tapi sebenarnya benda ini kamu sudah belajar, cuma nama dia saja berbeza. Oke, so kita tengok dulu sejarah. Oke, perkataan fungsi telah diperkenalkan oleh si Gottfried Wilhelm Leibniz. Susah nama dia ni kan. Dulu-dulu lagi lah. Di mana beliau memperkenalkan tata tanda fungsi ini. Jangan kamu nak risau nampak ni apa lagi ni kan. Don't worry, kita belajar dulu. So kita hari ini kita belajar ini dulu 8.1 yaitu fungsi. So next kita tengok apakah itu fungsi. So cikgu terus kepada ini muka surat 146 definisi fungsi. So fungsi itu sebenarnya merupakan hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Fungsi merupakan hubungan setiap input yang mempunyai satu output lah. Jadi maknanya di tengah-tengah ni dia ada satu fungsi. Kemudian ni adalah input. Ini adalah input dan ini adalah output. Itu untuk kamu faham saja. Contohnya kalau kita tengok ni ada beberapa jenis fungsi ya. Yang pertama ialah hubungan satu kepada satu. Satu kepada satu bermaksud input satu, output dia pun satu saja. Maknanya kalau jarak unit dia km, isi padu dia punya unit ml, itu maksud dia. Kalau yang B pula kamu tengok ni hubungan banyak kepada satu. Maknanya ini ada banyak. Ini ada banyak input dia. Ada arnab, ada lembu, kuda dan kesemua ini adalah herbivore. Jadi dia banyak kepada satu. Dan seterusnya hubungan satu kepada banyak. So ini pula dua jenis yang bukan fungsi. Ini adalah bukan fungsi. Ini adalah yang menghasilkan fungsi ya. Yang ini pula bukan fungsi. Di mana satu kepada banyak. Maknanya satu input dia boleh jadi banyak. Contohnya ni Rania, tengok. Rania subjek kegemaran dia sains dan matematik. Tapi tidak semestinya semua input tu adalah semua input itu mempunyai banyak output. Mungkin salah satu input tu adalah ada banyak output dia. Kemudian yang kedua ialah hubungan banyak kepada banyak. Bermaksud si virus ni ada dua dia punya kereta dan bas. Dan output itu juga mempunyai pelbagai input. Input mempunyai pelbagai output, output juga mempunyai pelbagai input. Itu maksud banyak kepada banyak. Jadi hubungan ialah padanan. Tengok, kalau kamu tengok hubungan ialah padanan unsur dari set A kepada set B. Itu adalah hubungan. Yaitu Nina yang menghubungkan dua ini. Kenapa ini dua? Rania subjek kegemaran dia ialah sains dan matematik. Kalau kamu ubah pada ayat dia jadi macam begitu. Hubungan dapat diwakili dengan menggunakan raja anak panah, graf ataupun pasangan tertib. Nanti kita tengok apa benda tu. Contoh raja anak panah. Raja anak panah macam ni. Ini raja anak panah. Di mana set A ini set B. F ialah simbol kepada fungsi. Fungsi itu sebenarnya nanti kalau dalam latihan sebenarnya macam persamaan linear juga. Jadi fungsi dia ialah tambah 1. Bermaksud kosong tambah 1 jawapannya 1 gitu. 1 tambah 1 jawapannya 2. 2 tambah 1 jawapannya 3. Itu maksud dia. Boleh faham? Dan kemudian dalam bentuk graf pula ini. Kan? 0, 1. Maknanya kalau set A 0, set B dia 1. Jadi di sinilah dia punya plot.
Kalau set A 1, set B dia 2. Jadi dia di sini plot. Dan bila kamu lukiskan dia punya graf adalah garis lurus. Itu maksudnya ya. Dan yang ketiga pula, pasangan tertib. Pasangan tertib ni seperti yang kamu sudah belajar dalam set. Okey, pada bila tu form 1 kan belajar set, di mana dia mesti ada ini notation dia. Ini macam telinga gajah ni. Okey, cara tulisan dia di mana ini adalah sebenarnya ini ialah X, ini ialah Y. Okey, ataupun dalam case ini adalah set A input, set B ialah output. Maknanya sini input, sini output. Okey. Faham? Ini ialah input, ini ialah output. Put bilang. Okey. Boleh faham? Okey. So, sekarang mari kita tengok lagi contoh yang kedua. Fungsi 1:1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Ya, betul lah. Okey. Dia ada satu output itu boleh juga disebut image ya. Maknanya ini adalah objek. Ini adalah objek, dia memetakan jadi image ini. Okey. Ini boleh juga jadi input and then ini juga output yang ini. Okey. Mana-mana pun bolehlah. Banyak istilah digunakan. Okey, so sama juga. Kemudian fungsi banyak kepada satu. Fungsi banyak kepada satu ialah hubungan yang lebih daripada satu objek dihubungkan image yang sama. Maknanya inilah macam ni. Gandaan. Maksudnya 6 ialah gandaan bagi 3. 9 ialah gandaan bagi 3. 21 juga gandaan bagi 3. Itu maksud dia. Okay. So, dalam bab fungsi ni kamu hanya perlu faham 4 benda tu, iaitu fungsi 1:1, fungsi banyak kepada 1, hubungan 1:banyak dan hubungan banyak kepada banyak. 4 jenis itu saja kamu kena ingat. Okey. So harap kamu faham, tidak masalah. Dan dia boleh diwakilkan dalam 3 bentuk, iaitu raja anak panah yang pertama, yang kedua dalam bentuk graf, dan yang ketiga dalam pasangan tertib. Okey. Next video juga akan masuk pada 8.2. Okey, kita sambung perwakilan fungsi 8.1.2. Okey. So, kamu tengok ini fungsi. Fungsi bermaksud yang ini dia bagi tahu ini. Maknanya f tu fungsi, x dalam tu ialah yang akan kamu input. Okey, yang kamu akan gantikan dia. Maknanya yang pertama ialah 9. So kalau masukkan 9, maka output ataupun jawapan ataupun image dia adalah 3. Itu maksud dia. Faham? Ingat, yang sebelah kanan ini sentiasa ialah objek ataupun input dan selalunya juga sebagai X. Dan sebelah kiri pula ialah, sebelah kiri ini sentiasa dia punya output ataupun dia punya jawapan. Okey, jawapan. Boleh faham? Okey ya. So, sekarang dia bagi set P. Sekejap kita tengok ni contoh ni ialah domain. Ini juga dipanggil sebagai domain dan ini adalah kodomain. Yang sebelah kanan juga dipanggil sebagai domain dan yang kedua itu dipanggil sebagai kodomain. Okey. Domain tu maksudnya dia yang utama. Kodomain tu maksudnya hasil dia lah tu. Okey. Domain is dia punya yang utama. Okey, kalau kamu tengok ni boleh baca saja. Okay, next. Okey, kalau kamu tengok di sini diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Fungsi F yang memetakan set P
Set P kepada set Q ialah menambah 3. Wakilkan hubungan di atas menggunakan yang E pasangan tertib. Pasangan tertib ini ya. Maknanya ini input, ini output. Dan kalau mau tulis dalam bentuk ini, cikgu sudah bagi tahu domain dulu, baru dia punya kodomain, output dia. So maksudnya 1 pasangannya 4, jadi 1, 4. 2 pasangannya 4, jadi 2 dan 4. Oke, maknanya 1 tambah 3 jadi 4. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 3 jadi 6. Oke, boleh? So dalam bentuk jadwal pula kita tulis macam ini. Atas ialah domain. Oke, atas mesti bahagian domain. Dan yang di bawah ialah kodomain. Kabur betul. Okay. Alright. So kemudian C dalam bentuk graf macam ni lah. Okay. X. Sebenarnya ini ialah P ni ya. Sebab dia menggunakan P. Jadi ini P. Ini Q. Yang sepatutnya. Sebab dia guna PQ di sini. Alright. So kemudian yang ini. Oh, ini set saja. Jadi betul lah tuh X dan Y. Kemudian yang ini maknanya fungsi dia ialah 3. Dia bilang ditambah dengan 3 kan. Maknanya input kamu tambah dengan 3 adalah sama dengan output kamu. Oke? Ataupun yang ini dia kasih terbalik. Di mana Y itu sama juga dengan Fx. Fx sama dengan X tambah Y. Oke, sebab fungsi selalunya ditulis dalam bentuk ini. Ada huruf F itu. So, bermaksud Fx itu adalah hasil jawaban daripada ini. X tambah 2. Oke, X tambah 2, X tambah 3. Jadi macam inilah jadinya Nina. Oke. So kita tengok jom cuba 8.1 dulu. Kita tengok contoh Raja di sebelah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Nyatakan jenis hubungan. So apakah jenis hubungan ni? Oke, kalau kamu tengok P pergi banyak, Q juga terima banyak. So ini adalah jenis hubungan banyak kepada banyak. Oke. Banyak kepada banyak. Itu contoh dia. Oke, kemudian tengok ini Raja disuruh menunjukkan satu fungsi, nyatakan nilai B. Oke, dia suruh cari nilai B. Jadi kamu kena fikirkan macam mana kosong boleh jadi kosong. Macam mana 3 boleh jadi 9 dan macam mana 5 boleh jadi 15. Yes, very good. Maksudnya dia darab dengan 3. Hubungannya ialah darab dengan 3. Kosong darab 3 tetap kosong. 3 darab 3 dapat 9. 5 darab 3 dapat 15. So, B darab 3 dapat 21. So, apa itu? Reverse dia jadi bahagi 3. So, jawapannya ialah 7. Oke. Boleh faham? Dan seterusnya. Oke. Harap kamu boleh faham. So, terima kasih.